Telah berbalam si awan petang, berarak di celah pohon ara. Memanis kalam selamat datang, awal bismillah membuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam satu Malaysia kepada ahli-ahli panel dan hadirin yang dihormati. Tajuk kita pada hari ini ialah penyakit thalassemia di kalangan remaja. Bersama saya adalah saudari dan saudara yang segak-segak dan manis rupawannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Nur Syasha binti Abdul Rashid, berfungsi sebagai penerusi bagi forum hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya akan memperkenalkan ahli-ahli panel pada sidang forum hari ini. Ahli panel pertama kita adalah saudari Nur Aziatul Ain. Ahli panel kedua pula adalah saudari Josie Monica. Seterusnya, Nur Amira adalah ahli panel ketiga kita. Ahli panel keempat pula adalah saudara Suaiman. Bagi ahli panel kelima dan keenam adalah saudara Muhammad Rizwan dan saudara Muhammad Aiman Akil. Ahli panel ketujuh adalah saudari Nur Izzati dan ahli panel yang terakhir adalah Nur Wardina Izzati. Bagi permulaan sidang forum hari ini, ahli panel pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu thalassemia. Silakan saudari. Terima kasih kepada saudari pengerusi. Thalassemia adalah penyakit genetik sel darah atau keturunan. Penyakit ini menyebabkan kualiti darah terjejas. Sebagai penyakit genetik, thalassemia diturunkan kepada anak-anak daripada kedua ibu bapa yang membawa gen thalassemia. Justru, lelaki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk mendapat penyakit ini. Thalassemia boleh diklasifikasikan kepada tiga, iaitu pembawa gen thalassemia atau thalassemia minor, penyakit thalassemia intermedia dan pesakit thalassemia major. Seterusnya adalah pesakit thalassemia intermedia. Mereka merupakan pesakit yang menunjukkan tanda-tanda penyakit dari usia lebih lanjut. Kebiasaannya, pesakit ini menunjukkan kesan penyakit dia itu dari usia remaja sehinggalah ke dewasa. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada panel pertama kita. Seterusnya, panel kedua pula akan menerangkan tentang punca penyakit thalassemia ini. Baiklah, seperti yang saudari Ain sudah terangkan tadi, penyakit thalassemia ini sebenarnya ialah penyakit keturunan. Dia disebabkan oleh masalah penghasilan sel protein di dalam sel darah merah, yaitu hemoglobin. Persoalannya, bagaimanakah keadaan ini boleh berlaku? Keadaan ini berlaku apabila terdapat gangguan pada penghasilan sel hemoglobin. Apabila sel hemoglobin tidak stabil di dalam darah, dia akan berkumpul dan dihasilkan secara berlebihan sehingga mengakibatkan sel darah merah mudah pecah dan bilangannya akan berkurangan. Seperti yang kita tahu, penyakit thalassemia tidak seperti penyakit biasa yang boleh dijangkiti melalui sentuhan fisikal ataupun pemindahan darah, air, dan udara. Tetapi sebaliknya boleh diwarisi daripada ibu bapa melalui genetik. Di sini kita dapat melihat bahwa penghijraan masyarakat dan kawin campur menyumbang kepada penularan penyakit thalassemia di Malaysia. Seterusnya akan kita dengarkan pendapat pada ahli panel ketiga kita tentang kesan penyakit ini kepada para remaja. Terima kasih kepada saudari pengerusi. Di sini saya akan menerangkan tentang kesan penyakit thalassemia terhadap remaja. Penyakit thalassemia telah memberi impak yang berat terhadap pesakit di kalangan remaja. Hal ini kerana pesakit tidak akan dapat melalui kehidupan yang sama seperti remaja lain.
Pesakit akan kelihatan lebih pucat dan tidak bermaya disebabkan oleh kekurangan sel darah merah. Justeru, pesakit berisiko menghidapi penyakit anemia yang lebih serius dan boleh membawa maut sekiranya ianya tidak dirawat. Pesakit juga berisiko menghidapi penyakit yang lebih kritikal seperti sakit jantung dan tulang yang rapuh. Semasa waktu persekolahan, remaja lebih terdedah kepada aktiviti yang lasak seperti bersukan dan kokurikulum disebabkan pesakit mempunyai kesukaran untuk bernafas. Pesakit tidak akan dapat bersukan dan terdedah kepada cahaya matahari terlalu lama. Selain itu, penyakit ini telah menghadkan segala aktiviti yang dapat dilakukan oleh pesakit. Hal ini kerana pesakit thalassemia major perlu mendapatkan rawatan transfusi darah 1 hingga 2 kali sebulan sepanjang hayatnya. Oleh itu, aktiviti persekolahannya juga akan turut terjejas. Ahli panel yang ketiga tadi telah menerangkan tentang kesan penyakit thalassemia terhadap remaja. Mari kita dengarkan pula pendapat panel keempat terhadap kesan yang lebih lagi bagi penyakit ini. Selain kesan yang diterangkan oleh panel ketiga, sebentar tadi, pesakit juga akan mudah letih. Hal ini akan mengakibatkan pesakit pingsan secara tiba-tiba. Oleh itu, pesakit haruslah diberikan perhatian yang lebih. Seterusnya, akibat pembengkakan hati dan limpa, pesakit akan kelihatan buncit. Pesakit juga akan hilang selera makan, di samping pembentukan tulang muka yang tidak normal. Justru, kedua-dua ibu bapa hendaklah mengambil langkah lebih awal bagi mengelakkan risiko yang lebih teruk. Terima kasih kepada ahli panel ketiga dan keempat kita yang sudah memberikan pendapat mereka tentang kesan penyakit ini kepada remaja. Pepatah Arab ada menyatakan bahawa tiada penyakit yang tidak boleh diubati melainkan maut. Kepada panel kelima, bolehkah saudara menjelaskan tentang rawatan penyakit ini? Terima kasih saudari pengerusi. Antara rawatan penyakit thalassemia adalah melalui transfusi darah. Pesakit thalassemia major biasanya perlu menjalani transfusi darah secara berterusan pada selang masa yang ditetapkan. Ini bertujuan untuk mengembalikan paras hemoglobin ke tahap yang lebih baik dan seterusnya membolehkan tisu-tisu dalam badan mendapat bekalan oksigen yang mencukupi. Namun pengumpulan zat besi yang berlebihan dalam organ-organ penting di dalam badan boleh berlaku, terutamanya dalam kalangan pesakit yang memerlukan transfusi darah berpanjangan. Fungsi organ-organ seperti jantung dan hati boleh terjejas dan ini mungkin mendatangkan kesan yang tidak diingini kepada pesakit. Oleh itu, rawatan penyingkiran zat besi adalah amat penting kepada pesakit thalassemia major. Namun begitu, rawatan transfusi darah juga berisiko untuk jangkitan kuman di jantung. Hal ini boleh terjadi apabila darah yang dipindahkan tercemar. Oleh itu, setiap penderma darah perlu disaring terlebih dahulu. Seperti yang diperkatakan oleh saudara Rizwan, rawatan bagi penyingkiran zat besi adalah amat penting. Akan tetapi, bagaimana caranya untuk kita menyingkirkan lebihan zat besi tersebut? Mari kita dengarkan ulasan dari panel ke-6 kita. Baiklah. Lebihan zat besi dapat dikurangkan dengan rawatan menyingkirkan zat besi. Rawatan ini dilakukan melalui pengambilan ubat yang disarankan oleh doktor. Ubat ini berfungsi untuk mencegah atau mengurangkan zat besi yang berlebihan dan mengurangkan kerosakan tisu dalam organ pesakit. Ubat ini biasanya diambil melalui suntikan atau tablet. Seterusnya, pemindahan sumsum tulang merupakan inisiatif lain bagi rawatan penyakit thalassemia. Pesakit thalassemia boleh sembuh dengan hanya pemindahan sumsum tulang yang diambil daripada adik-beradik yang sihat dan sesuai. Namun, kebaran kalian untuk mendapatkan adik-beradik yang sesuai adalah 25%
dalam sebuah keluarga. Terima kasih kepada panel ke-6 kita. Seterusnya, panel ke-7 kita pula akan membicarakan tentang langkah pencegahan penyakit thalassemia. Silakan saudari. Terima kasih saudari penulis. Sebagai langkah awal pencegahan, ujian saringan pengesahan awal perlu dilakukan. Oleh sebab thalassemia adalah penyakit genetik, jadi pasangan yang ingin berkahwin perlu menjalani ujian saringan thalassemia untuk mengetahui status thalassemia pasangan. Seterusnya dapat mengelakkan perkahwinan antara pembawa thalassemia. Ujian saringan thalassemia ini hanya perlu dilakukan sekali seumur hidup. Selain daripada pasangan yang ingin berkahwin, seseorang yang berusia 16 tahun ke atas layak menjalani ujian saringan ini. Ia turut digalakkan kepada mana-mana individu yang mempunyai saudara terdekat yang mengidap penyakit ini. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) turut menawarkan ujian saringan thalassemia kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 sekiranya ibu bapa menandatangani borang kebenaran. Ujian saringan thalassemia ini bertujuan untuk mengenal pasti status thalassemia pelajar. Sekiranya pelajar dikenal pasti menghidap penyakit thalassemia, maka dia memerlukan pemindahan darah dan rawatan ubat sepanjang hayat. Dan jika pelajar disyaki pembawa thalassemia dan tidak mempunyai tanda-tanda penyakit, maka dia akan diberikan sesi kaunseling supaya dapat membuat keputusan memilih pasangan hidup dengan betul pada masa akan datang kelak. Sebelum mengakhiri forum ini, saya ingin bertanya kepada panel ke-8 atau panel terakhir pada sidang hari ini. Apakah yang dapat disimpulkan melalui tajuk perbincangan kita, iaitu penyakit thalassemia di kalangan remaja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin bincangkan tentang kesimpulan penyakit thalassemia. Kesimpulan yang perlu dititikberatkan melalui perbincangan ini adalah bahawa penyakit thalassemia adalah penyakit yang sangat serius dan boleh membawa maut jika tidak dirawat. Justru itu, setiap individu sewajarnya melakukan ujian darah bagi mengesan penyakit thalassemia. Jika salah seorang daripada kita didapati positif, sama ada saudara mara atau adik-beradik, perlu mengetahuinya dan perlu memastikan mereka juga menjalani ujian tersebut dengan kadar segera. Seterusnya, jika sesiapa yang ingin berumah tangga, mereka juga perlu memastikan pasangan mereka menjalani ujian tersebut. Sebab apa? Bagi mengurangkan risiko penyakit thalassemia kepada anak mereka pada masa yang akan datang. Untuk pengetahuan, seorang daripada setiap 20 rakyat Malaysia adalah pembawa penyakit thalassemia. Di Malaysia saja terdapat lebih 600,000 hingga 1 juta adalah pembawa thalassemia. Dan dianggarkan seramai 2,500 pesakit thalassemia. Maka dengan itu saya berharap anda semua tidak memandang ringan tentang penyakit ini. Dan marilah kita bersama-sama menderma darah bagi membantu pesakit thalassemia. Terima kasih. Dengan itu, tamatlah sesi forum kita pada hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada para penonton, para hadirin yang sudi menonton forum kita pada hari ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua ahli panel kita kerana menghadirkan diri dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing bagi tajuk kita, iaitu penyakit thalassemia di kalangan remaja. Setelah sesi forum ini, saya berharap anda semua jelas dan usah menepuk dada, menanya selera, tetapi tepuklah dahi, bukanlah minda, dan fikir-fikirkanlah.
Sekian, terima kasih daripada kami.